Okey. Baik. Alih bahasa standard. Okey. Sekarang kita lihat dulu analisis Kertas Peperiksaan BM tahun 2021 Baik. So, SPM 2021. Okey, teks yang dah keluar ialah burung terbang dipipiskan lada. So, teks prosa ini ialah tingkatan berapa ni? Tingkatan 4 ke 5 ni? Okey, selamat datang kepada Kartigayan. Okey. Kartigayan daripada sekolah mana Kartigayan? Daripada sekolah mana, negeri mana? Oh, Ranjini. Daripada sekolah mana, negeri mana? Kita boleh tulis. Okey, sekolah Mak Manding, Pening. Oh, daerah mana tu? Seberangan. Oh, Batua. Okey, okey, baik, 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 baik. Okey. Baik, teruskan So, SPM 2021 dia dah keluar teks burung terbang dipipiskan lada. Ini ialah teks prosa klasik tingkatan 5 Tingkatan 5 dia dah keluar dah. Okey, yang ini first batch untuk KSSM. Okey. Untuk peperiksaan ulangan pula, okey, dia dah keluar pula. Dia keluar teks form 4 ni, kepimpinan melalui teladan. Okey. So, dia dah keluar teks form 4. Okey, baik. Okey, SPM 2022 pula. SPM 2022 dia keluar burung terbang dipipiskan lada. Ini ialah teks form 5. Nampak dia selang seli je. Okey, yang ini peperiksaan ulangan SPM yang ni peperiksaan ulangan. Ulangan pun dia keluar. Dia keluar kepimpinan melalui teladan. Dia keluar teks form 4. Perasan tak dia punya trend dia selang seli? Faham? So, batch kamu 2023 agak-agak keluar teks form 4 ke form 5? Form 5. Ya, dia keluar teks form 5 lah kan. Dia selang seli je, nampak? So, dia akan keluar burung terbang dipipiskan lada. Burung terbang dipipiskan lada. Okey. Tapi kalau tak keluar jangan marah cikgu pula Sebab cikgu tengok dia punya trend dia selang seli kan. So dia akan keluar form 5 lah. Okey, jadi kamu kena fokus untuk teks form 5. Form 4 fokus juga tapi lebih kepada form 5 ni. Okey. Jadi cikgu syorkan kamu beli buku ni tau. RM5 je buku ni. Lama tak nampak pula kalau alamak. Susah tengok cikgu kamera tak clear. Okey, buku ni kamu boleh search dekat Shopee. RM5 je harga buku ni. Tak mahal pun. Kamu search kat Shopee. Modul Bahasa Melayu. Ya Allah. Modul Bahasa Melayu Standard. Tingkatan 5. Cikgu Tan CL lah sila cikgu. So cari kat itu. Harga dia RM5 dah silap. RM5.90 saja. Memang dia ada soalan dan juga skema jawapan sekali.
RM5.9. Sangat murah. Jadi belum terlambat lagi. Okay, eh? So, kamu baca je buku tu. Okay, baik. Okay. Sekarang ni cikgu akan ulang balik lah tips ataupun cara nak jawab soalan alih bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Okay. Sebab kat sini ramai murid baru. Jadi cikgu kena ulang balik. Macam mana nak tukar. Okay, yang pertama. Okay, ayat mestilah berturutan seperti ayat asal. Okay, maknanya kamu tak boleh ubah ayat asal. Okay. Yang kedua, bentuk ayat tidak boleh diubah. Faham? Sebab kita ni dalam bahasa Melayu ada macam-macam ayat. Contohnya kita dah belajar apa ni? Ayat aktif, ayat pasif, ayat cakap ajuk, ayat cakap pindah. Apa lagi? Ayat nyata, ayat perintah, ayat tanya, ayat seruan, ayat majmuk. So, kita ada macam-macam ayat. Jadi, bentuk ayat tu tak boleh kita ubah. Faham? Kekalkan ayat dia seperti yang sebelumnya. Kalau ayat aktif, kekalkan ayat aktif. Ayat pasif, kekalkan ayat pasif. Okey, contoh kat sini. Jika ayat dalam bentuk cakap ajuk tu dialog lah. Kekalkan cakap ajuk. Jika ayat dalam bentuk cakap pindah, kekalkan cakap pindah. Jika ayat dalam ragam aktif ataupun pasif, kekalkan ya. So, jangan kamu sesuka hati ubah. Kan? Ayat tu ayat pasif, kamu tukar pada ayat aktif. Tak boleh. Itu sebab kamu hilang markah. Okey. Baik, yang ketiga pula. Yang ketiga, perkataan bahasa klasik hendaklah diberikan makna dalam bahasa standard. Okey, maknanya macam ni. Okey, kalau perkataan dalam teks tu bahasa klasik, kamu kena ubah kepada bahasa standard. Okey, kalau kamu nak tahu, bahasa klasik dengan maksud dia ada dekat dalam antologi. Dalam antologi sejarah rindu, antologi sejarah rindu tu. Kamu tengok dekat teks burung terbang dipipiskan lada, tengok bahagian belakang dia. Ada glosari, ada makna. Okey, boleh baca. Okay, contohnya bahasa klasik. Kemakanan. Kemakanan ni maknanya ialah dimakan karat. Disahut maknanya ialah dijawab. Okay, itu antara bahasa klasik yang asas lah. Kan memang kena tukar. Wajib tukar. Okay. Yang ketiga. Betulkan kesalahan bahasa dalam prosa tradisional. Okay. So, dekat teks bahasa Melayu klasik ni banyak kesalahan bahasa. So, kamu kena tukar. Contohnya, bagaimana tuan hamba ketahui? Dapat tak? Kata tanya dia tiada akhirankah? Kena letak. Lalu perang dengan orang Melaka. Ini kesalahan imbuhan. Berperang. Okey. Baik, yang keempat pula. Yang keempat. Guna teknik bubu gabesu. Okey, ini cikgu tak boleh terangkan lah. Sebab kamu kena beli buku ni baru kamu faham. Okay, buku membatas ni kamu tak ada lagi. Okey. Baik. Okey, selebihnya ada beberapa lagi yang cikgu nak bagi tahu. Benda paling asas ialah kamu kena buang atau gantikan kata pangkal ayat. Ingat tak apa dia kata pangkal ayat? Komen sikit.
kata pangkal ayat ni hanya wujud dalam teks prosa klasik ni. Apa dia? Contoh kata pangkal ayat. Ingat tak? Ya, bagus Akmal. Maka lagi. Kataan maka ni memang banyak memang banyak. Memang banyak sangat. Lalu. Ya, betul lalu ada juga. Al-Kisah. Hatta. Apa lagi? Banyak-banyak. Syahdan. Okay, lagi. Kendatipun. Banyaklah. Arakian, sebermula. Okay. Sebenarnya kata pakai ayat ni, maksud dia ialah dia boleh jadi kata hubung ataupun dia boleh jadi penanda wacana. Okay, so biasanya kalau kamu jumpa saja kata pakai ayat ni, kita terus buang. Ataupun kamu kena gantikan dengan perkataan lain. Contohnya gantikan dengan perkataan seterusnya ke, kemudian ke, lalu ke, kan? Ikut situasi ayat. Kalau kamu tak tahu sangat jam, buang terus. Tak payah ganti. Oh, okey, cikgu doakan. Semoga Sabrina dapat jawab dengan baik. Sabrina Penang Oh, Kelantan. Sebab sekarang ni satu Penang memang exam esok. Trial. Ada tak yang exam esok lagi? Selangor, Johor? Ke serentak seluruh Malaysia? Tak ada Cikgu rasa masuk up. Cikgu pun dah tahulah. Cikgu pun tak tahu apa yang keluar. Oh, Selangor 3 bulan. Oh, okey, 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 okey. Oh, aku malah lambat lah bulan 11 lah. Oh, Kedah. 29/10, maknanya minggu depan. Oh, maknanya setiap negeri tak sama lah. Okey. Baik, apa lagi? Lagi satu yang kamu terlupa Yang keenam ialah kekalkan bahasa istana. Bahasa istana kena kekalkan. Kenapa kekalkan? Bahasa istana ni tak boleh digunakan oleh rakyat biasa. Hanya golongan pembesar dan juga golongan raja saja boleh gunakan bahasa istana. Jadi kekalkan. Contohnya gering, apa lagi? Berangkat, sembah, bersantap, bersiram. Kan? Kekalkan bahasa istana. Jangan ubah pula kepada bahasa Melayu standard. Okey. So, itu saja yang kamu kena tahu. Ya, singgasana. Berehat di singgasana kan. Kekalkan saja. Jangan ubah kepada bahasa Melayu standard. Okey, itu je Senang saja. Okey. Sekarang ini kita bincang sama-sama praktis satu ni Okey. Baik, yang ni kita buat sekali Lepas ni baru cikgu akan bagi kamu buat. Okey. Percakapan dalam petikan, percakapan tu macam mana? Dialog. Okey, kalau dialog kekalkan. Dialog tu maknanya ayat cakap ajuk. Kekalkan saja. Ya, kena kekalkan. Tak boleh ubah. Kamu tak boleh ubah cakap ajuk, kau boleh cakap pindah. Tak boleh. Okey Genap 3 kali Seri Amerta berkata itu. Genap 3 kali Seri Amerta berkata itu. Maka barulah disahuti oleh Tun Perak katanya. Okey. Kita kena bahas sekali dulu. Hai Seri Amerta, Tuan Hamba
dengan pedang tuan hamba sebilah itu juga, hendaklah baik-baik tuan hamba peliharakan. Jangan diberi karat, jangan kemakanan matanya akan pekerjaan kami orang bekerja ini. Di mana tuan hamba tahu. Okey, cikgu baca pening juga. Okey, tips jawab soalan ni, kamu kena translate setiap ayat. Kamu jangan baca semua baru translate pening. Translate setiap ayat. Contoh yang pertama ialah genap 3 kali. Maknanya sudah 3 kali lah. Ni betul lah. Okay, tak ada masalah. Seri Emerta berkata itu. Okay, Seri Emerta berkata itu. Apakah maksud berkata itu? Okay, apakah maksud berkata itu? Kan, berkata itu tu apa? Dia kata, hai Seri Emerta. Tuan hamba dengan pedang tuan hamba sebelah itu juga hendaklah baik-baik tuan hamba peliharakan. Okey, kalau aku perasan kan, nampak tak ada tanda soal. Kalau ada tanda soal, itu ialah ayat apa? Bukan. Kalau ada tanda soal, itu ialah ayat tanya. So, kalau ayat tanya, berkata ni kita ubah kepada berapa? Bertanya. Sebab ada tanda soal kan. Genap 3 kali Amirta bertanya. Nampak? Maknanya dah 3 kali dah Amirta ni tanya. Barulah dia jawab. Okey. Kalau dia berkata atau bercakap, takkan sampai 3 kali. Kan? Takkan dia cakap 3 kali. Kalau tanya tu logik 3 kali. Contohlah kalau kamu tanya dekat kawan kamu yang merajuk kan. Memang confirm dia takkan jawab. Banyak kali tanya baru dia akan jawab sebab dia merajuk. Sama lah macam situasi ni. Kan? Setelah 3 kali bertanya baru dia jawab. Okay, maka baru dia sauti. Maknanya maka barulah dijawab. Pak, dia sauti tu mana dia jawab. Okay, so maka ni kena ubah tak? Maka Kena. ni kamu nak buang terus pun tak apa, nak ganti pun tak apa. So cikgu pilih untuk buang terus. Kalau ganti jadi apa je? Lalu ataupun kemudian. Kemudian barulah. Lalu Dia barulah. lepas Boleh. tu lah cikgu. Ya? Lalu atau kemudian lah. Lalu atau kemudian. Hmm. Kena cikgu. Okey, barulah disauti oleh Tuan Perak. Katanya, okey, ni kita kekalkanlah. Katanya, hai. Okey, hai ni bukanlah kamu pergi jumpa kawan kamu, hai, bukan. Hai tu maknanya dia macam apa ni? Memanggil ataupun menyeru. Kan? Maknanya kalau memanggil tu kita panggil wahai. Wahai Wahai tu kita memanggil. Wahai dengan hai ni berbeza Kalau hai tu kita menyapa seseorang. Bila kita jumpa dia kat tepi jalan, kita akan cakap hai kan. Kita tak seru dia. Kita tak panggil, kita cuma menyapa hai. Kalau wahai lain, wahai tu dia menyeru. Wahai anakku, wahai ibuku. Dia panggil, dia seru. Faham? Maknanya dia memang nak berjumpa dengan dia. Tapi kalau hai tidak, hai tu secara tak sengaja kan. Ataupun secara kebetulan. Itulah beza hai dengan wahai. So zaman dulu ni banyaklah kesalahan bahasa kan. Sepatutnya wahai. Tapi dia hai saja. Okey, lalu ni memang kita pakai ayat. Tapi dia wujud. Dia masih digunakan sampai hari ini. Masih digunakan sampai hari ini. Dalam bahasa Melayu Standard masih ada perkataan lalu.
Okey, apa lagi? Wahai Seri Emerta, tuan hamba dengan pedang tuan hamba sebilah itu juga. Okey dah. Perasan tak ada dua perkataan tuan hamba. Buang ah. Buang. Sebab dalam bahasa Melayu klasik dia banyak perkataan yang berulang-ulang. Okey. Dengan pedang tuan hamba. Okey. Wahai Seri Emerta, pedang tuan hamba. Okey, ini dia terbalik Sebilah ni ialah penjodoh bilangan kan? Betul? So, kejap Kalau penjodoh bilangan, dia kata guna zoom ni. Kau nampak? Okey. So, biasanya penjodoh bilangan letak kat depan kan? Baru betul. Sebilah pedang tuan hamba. Sebilah pedang tuan hamba. Hendaklah baik-baik tuan hamba peliharakan. Terbalik ni. Baik-baik ni ialah kita panggil apa ni? Kata adverba. Kata adverba ni dia menerangkan kata kerja. So kata adverba ni kena dekatlah dengan kata kerja. So baik-baik ni kita pindah dekat mana? Dekat belakang. Selepas peliharakan. Ya, peliharakan baik-baik. Contoh kan? Mak kamu pesan. Jaga adik kamu baik-baik. Kan? Buat baik-baik. Kan? Nak pesan tak? Mesti lepas kata kerja. Kadang-kadang lepas kata kerja, kadang-kadang kata adverba ni sebelum kata kerja. Okay. Hendaklah tuan hamba peliharakan baik-baik. Okey, ya. Ada yang WhatsApp ke? WhatsApp pula. Kalau dalam ayat tu ada lalu, kita kekal. Ya, kekalkan saja, tak masalah. Jangan diberi berkarat. Okey. Dalam bahasa Melayu klasik ni, dia memang tak ada titik tau. Dia sambung je. So, kita kena titik kat sini. Kalau ikut ni koma titik je. So, jangan ni ialah, jangan ni kena huruf besar lah. Jangan diberi berkarat. Jangan diberikan berkarat. Bukan diberi. Bukan diberi Kata kerja diberi salah. Apa dia yang betul? Bagus Sabrina, dibiarkan. Macam mana pula hilang ni? Dibiarkan berkarat. Diberi tu tukar dibiarkan Ibu Padam. Jangan kemakanan. Kemakanan tu maknanya apa jadi? Kemakanan tadi. Kemakanan tu maknanya dimakan karat. Jangan dimakan karat. Jangan dimakan karat. Dia dimakan karat pula. Jangan kemakanan. Maknanya jangan kemakanan matanya. Okay, matanya tu bukan mata orang. Mata tu ialah mata apa ni? Mata pedang tu. Mata pedang tu kan. Jangan. Maknanya jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan matanya tumpul. Okay. Ya, betul-betul tumpul boleh. Akan pekerjaan kami orang yang bekerja ini. Mana boleh akan letak kat mula-mula Akan bukan akan So kat sini sepatutnya kena letak kata hubung kata hubung pula. Kata seni nama. So tentang. Tentang pekerjaan kami orang bekerja ini. Tentang pekerjaan kami orang bekerja ini. Okey, tak betul Tentang pekerjaan kami. Kami orang bekerja.
kami yang bekerja ini. Kami yang bekerja ini. Kami yang melakukan pekerjaan. Kami yang melakukan pekerjaan ini. Di mana tuan hamba tahu? Bukan di mana. Dia bukan nak tahu di mana. Dia nak tahu bagaimana. Ini kesalahan kata tanya. Bagaimana. Bagaimana ataupun macam mana kan. Biasa kita cakap macam mana kan. Tapi sebenarnya bagaimana. Bagaimanakah tuan hamba tahu? Nampak? So, cikgu tulis balik. Yang bekerja boleh juga. Genap 3 kali Seri Amerta bertanya. Barulah dijawab oleh Tun Perak. Katanya, okey. Wahai Seri Amerta. Sebilah pedang tuan hamba hendaklah tuan hamba peliharakan, ya Allah, baik, titik. Jangan dibiarkan berkarat, titik. Jangan dibiarkan matanya tumpul. Tentang pekerjaan kami. Oh, tentang pekerjaan kami ini. Tak perlu ni sebab macam ulang-ulang 2 kali pula. Tentang pekerjaan kami ini. Bagaimanakah tuan hamba tahu? Jangan lupa tanda soal. Okey, jelas Okey. Bayangkan, baru dapat 4 markah. Okey, soalan ahli bahasa Melayu klasik ni, paling tinggi pun dia ada 6 markah. Paling tinggi. Paling rendah 4 markah. Okey. Baik, jelas setakat ni ke ada soalan? Okay, ada soalan tak? Ya. Tak ada juga. Tak ada. Akmal ada soalan? Susah juga ni. Tak apa. Macam dapat full mark. Dapat full mark ni macam tadilah macam cikgu buat tu. Tapi kamu janganlah stres. Kamu jangan stres dapat full mark. Dapat 3/4 pun okey. Tapi cikgu kalau kita just tak tukar yang benda lain, kita just tukar apa-apa yang macam marker. Yang lain tu dia tak tukar, markah faham. kurang lah kan. Okey, macam ni. Contoh kan. Okey. Kalau kamu tukar marker kata pakai ayat kan. Ini benda paling senang kan. Kata pakai ayat.
Apa lagi? And then mungkin kamu ubah perkataan dia sikit-sikit. Apa lagi? Lepas tu mungkin kamu ubah dia punya tanda baca. Dapatlah, mungkin dapat 2/4 lah. Macam tu. Mungkin dapat 2/4. Okey lah, daripada dapat kosong. Yang dapat kosong tu macam mana? Yang dapat kosong tu kalau dia salin balik. Salin balik memang kosong. Faham? Dia sia-sia saja. So, paling kurang pun kalau kamu pening sangat, buang saja kata pakai ayat. Lepas tu, kamu ubahlah perkataan imbuhan dia. Dia banyak kesalahan imbuhan. Imbuhan dia kamu betulkan. Perkataan dia punya bilangan ke. Apa lagi? Dia punya kadang-kadang kata kerja dia salah. Istilah dia salah, betulkan. Jangan kamu pergi salin balik. Memang kosong. Cikgu, Ya. kalau kita contoh kan, dalam petikan tu kan, kita macam salah dua, still potong markah agak walaupun kita dapatkan contoh, kita nak dapatkan 6 markah, tapi kita rasa macam petikan kita buat tu kan, rasa macam ada salah 1 atau 2 je, still tolak markah juga kekal 6 markah tu. Okey, macam ni. Dia bergantung kepada teks tu. Kalau macam teks ni kan, banyak sangat perkataan yang kena betulkan. Kalau salah, kalau mungkin dia tak tukar 2 perkataan ke apa, mungkin dah dapatlah markah 3 juga ke, 3. Ataupun mungkin dapat full. Sebab banyak sangat yang perkataan yang kena betulkan. Macam ni. Mungkin teks ni perkataan dia tak banyak. Perkataan dia tak banyak yang kita kena betulkan. So kalau kamu miss 2 perkataan ke apa kan, dapat markah rendah lah. Faham? Macam ni banyak sangat yang kamu kena betulkan. Mungkin kalau kamu miss sikit, dapatlah 3/4 ke kan. Kadang-kadang kalau pemeriksa tu baik hati sangat, dia bagi markah full. Macam tu. Sebab ni dia punya rubrik pemakaran dia secara menyeluruh. Bukan dia ikut perkataan berapa yang salah ke, berapa yang kamu tercicir, tak. Dia secara menyeluruh. Kita panggil secara apa? Apa istilah, lupa lah. Yelah, dia kira pemakaran tu secara menyeluruh. Okey. Baik, tak apa, kita tengok yang kedua pula. Hatta maka orang Siam pun datanglah, lalu berperang dengan orang Melaka. Ada beberapa lamanya berperang, maka banyaklah rakyat Siam yang mati. Mereka tiada Allah, maka rakyat Siam pun kembalilah. Seraya ia pulang, dan segala rotan ikat barang-barangnya semuanya, dicampakkannya di hulu muar. Yang ini senang sikit kan? Okey, baik. Kita ikut step by step. Okey, mana dia kata pakai ayat? Maka. Ya, so maka kita buanglah siap-siap. Hatta, maka. Okey, lagi. Lagi tak maka? Maka, buang. Okey. Memang bahasa Melayu klasik ni memang banyak perkataan maka. Cikgu pernah tau zaman dulu. Cikgu mengkaji manuskrip Melayu lama. Mana tulis manuskrip Melayu lama ni. Okey, macam ni lah. Yang ni ialah manuskrip tau. Manuskrip. Asalnya bukan tulisan Rumi ni. Asalnya adalah tulisan Jawi. Yang ini ialah teks asal lah. Ini skrip asal. Cuma dari ni telah diubah kepada tulisan Rumi. Yang asalnya tulisan Jawi. Sebab itulah ada banyak kesalahan imbuhan. Sebab bahasa Jawi ni tak ada imbuhan kan. Yang lama lah, yang baru dah ada imbuhan. Okey. Apa lagi? Tak ada Okey. Setelah selesai, kita analisis kata pakai ayat. Ya, betul, susah. Apa lagi? Okay. Ada tak bahasa istana? Tak ada kan? Kalau ada bahasa istana, kita kena kekalkan. Okay, settle. Yang ketiga, ada tak bahasa Melayu klasik yang kamu tak faham? Okay, komen.
Ada tak bahasa Melayu klasik? Nak detect senangnya. Kalau kamu tak faham tu, itu bahasa Melayu klasik lah. Ya, Allah. Allah tu maknanya kalah. Allah tu maknanya kalah. Kalah, Elah pula. Kalah. Okey, lagi? Seraya. Seraya ni kata hubung. Sekarang kita tak gunakan dah seraya. Kita gunakan kemudian, kan? Ataupun lalu. Allah bisa. Ya betul. Sebab peribahasa ni memang turun-temurun. Memang turun-temurun. So peribahasa tu memang lama lah. Sebab kita sendiri tak tahu siapakah yang mencipta peribahasa tu. Sebab dia diwarisi. Segala rotan, Peribahasa cikgu. tak kisahlah bidalan ke, pepatah ke, perumpamaan ke, semua lama. Yang baru ni kan namanya kata-kata hikmat. Kan? Biar cepat, asal lambat. Bukan. Biar lambat, asal selamat. Usaha tangga kejayaan. Itu semua kata-kata hikmat. Itu yang barulah. Zaman sekarang lah. Tapi yang bidalan, pepatah, kan? Itu semua ialah turun-temurun. Cikgu, Ya, nak tanya boleh? boleh. Cikgu nak Uh, dengar sangat. Peribahasa yang melepaskan batuk di tangga tu batuk kita batuk ke benda lain? Yang tu kenapa? Sebenarnya batuk tu sebenarnya ejaan dia BATOK. Kan? Batuk ni ialah macam mana cakap? Dia macam gayung lah. Macam mana gayung? BATOK. Dia gayung air. Nampak ni. Gayung air kan? Itu yang namanya batuk. Bukanlah batuk yang ni. Bukan, lain. Ni lah batuk sebenar. Orang dulu kan rumah dia kan rumah papan kan, rumah tinggi-tinggi kan. Nak naik kan mesti ada tangga kan. Tengoklah rumah nenek kamu kan, ataupun rumah oyang kamu kan, rumah papan. Dulu dekat bawah tangga tu mesti ada tempayan. Macam mana yang ni lah jelas kot. Ni. Yang ni lah. Tak tekan pula. Nampak? Zaman dulu kan, memang ada tempayan kat sini. Ini namanya tempayan. Lepas tu, ada batuk kat sini. So, bila kita masuk rumah, kan, kita buka kasut, kita mesti akan siram kaki dengan batuk. Siram kaki dengan batuk pula. Kita gunakan batuk ni untuk gayung air ni dan siram kaki kita. Untuk apa? Untuk tujuan kebersihan. Lagi tu dia macam ada satu adat lah, kepercayaan. Makna kata macam kita nak membuang roh-roh jahat ke lah. Aku tak ingat macam tu. Macam tu lah lebih kurang. Tapi yang paling penting untuk kebersihan lah kan. Biasanya kat luar tu kotor apa semua, basuh kaki lah. Beza sekarang tak adalah macam batuk lah. Kita pakai paip kan. Paip biasa. Ni dah dia batuk. Okay. Kenapa berlakunya kesalahan? Sebab asalnya peribahasa ni dalam bahasa, asalnya peribahasa ni ditulis dalam tulisan Jawi. Kan?
So kalau tulis dalam tulisan Jawi, kita tak tahu sama ada U ke ataupun O. Faham? Okey, contohlah macam ni, saya tunjuk. Ba, alif, ta, waw, qaf. Ini pa. Ba, ta, waw, qaf. Contoh kan? Salah. Cikgu pun dah salah eja dah. Bukan qaf. Ni pa. Ni baru betul. Ba, alif, ta, waw, ka. So, kita tak tahu sama ada waw ni ialah O ataupun U. Faham? Sebab itulah berlakunya kesalahan. Okey. Orang ingatkan batuk tu ialah yang padahal batuk tu ialah gayung air. Okey, faham Tu je. Kalau minat nak kaji tentang bahasa Melayu ni, kamu ambil lah degree kesusastraan Melayu. Memang banyaklah kamu akan tahu pasal alam Melayu ni, kan? Kamu akan kaji tentang peribahasa, manuskrip. Kamu akan kaji tentang pantun, kan? Memang seronok. Okey. Baik, sama balik Okey, apa lagi? So, kat sini dia tiada cakap ajuk. Tak ada dialog. Yang hanya adalah ayat penyata. Dan ayat pasif saja. Okey, selesai. So, kita boleh translate lah. Okey, orang Siam pun datanglah. Okey. Orang Siam pun datanglah. Lalu berperang dengan orang Melaka. Datanglah. Lalu berperang dengan orang Melaka. Ini senang sikit. Ada beberapa lamanya berperang. Ada beberapa lamanya berperang. Bukan ada beberapa lamanya. Maknanya setelah lah, kan. Kita kena gunakan kata hubung. Setelah. Setelah. Setelah beberapa lamanya berperang. Ini senang sikit nak buat. Ya. Banyaklah rakyat Siam yang mati. Banyaklah. Banyak saja. Banyak rakyat Siam yang mati. Mereka tiada kalah. Mereka tiada kalah. Perasan tak? Tiada ni tak betul. Tiada ni ialah kata nafi. Okey, kalau tiada salah, apa yang betul? Kata nafi ni ada dua je. Ya, tidak. Tidak kalah. Bukan tiada kalah. Okey. Mereka tidak kalah. Rakyat Melaka, cikgu. Siam pun Melaka, cikgu. Melaka. Sorry. Melaka. Melaka tidak kalah. Rakyat Siam pun kembalilah. Maknanya dia kembali tu maknanya dia baliklah. Dia balik ataupun dia mengundur diri. Mengundur diri Rakyat Siam pun
kembalilah. Nak kekalkan boleh ataupun kamu nak tukar kepada pulang pun boleh. Ataupun mengundur diri pun boleh. Pun pulang. Kemudian ia pulang. Okey, ia pulang. Ia tu merujuk kepada siapa? Ia tu merujuk kepada rakyat Siam. Kemudian kalau ikutkan ia tu maknanya dia. So kita merujuk kepada subjek asal iaitu rakyat Siam. Kemudian rakyat Siam pulang segala rotan ikat barang-barang cikgu pun tu pun tu bukan tak boleh guna ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Pun boleh. Kemudian rakyat Siam pulang. Kemudian rakyat Siam pulang. Okey, sebenarnya dia macam bercampur-campur tau. Ni ada titik kat sini katanya. Dia dah bercampur-campur dah. Sebab apa buktinya campur? Kalau akan baca pening tak? Seraya ia pulang segala rotan ikat barang-barangnya. Dia campur. Dia campur. Sebenarnya ini ayat majmuk tau. Kesalahan dia apa? Ayat majmuk sepatutnya kena ada kata hubung. Kan, kata hubung. Contohnya dan, lalu, manakala, kerana, supaya, agar. Kena ada kata hubung. Tapi kat sini dia tak ada kata hubung. So, kita letak titik dekat sini. Kemudian rakyat Siam pulang. Segala rotan ikat barang-barang semuanya dicampakkan di hulu mua. Okey, so kat sini kita buat ayat baru. Segala rotan ikat barang-barangnya. Takkanlah rotan pergi ikat barang. Rotan tu lah benda kan? Faham? Perkataan pulang berulang 2 kali, cikgu. Oh, okey, faham. Okey, maknanya pada mana lah. Kemudian, rakyat Siam pun pulang. Segala barangnya diikat. Kenapa kita guna kata kerja pasif? Sebab barang-barangnya adalah objek. Objek mendahului kata kerja pasif. Segala barang-barangnya diikat dengan rotan. So, semuanya kita gugur sebab dah ada segala. Faham? Segala barang-barangnya diikat dengan rotan, dicampakkannya. Lalu, dicampakkannya, bukan di hulu mua, ke hulu mua. Ke hulu mua. Sorry. Di hulu mua, betul-betul. Di hulu mua. Okey. Jelas Rupa-rupanya yang ni lagi pening Boleh ke diguna berulang kali? Cikgu bukan sekali tukar kepada semua ke? Dia sama saja. Segala dengan semua tu sama je sebenarnya. Kalau kamu tidak percaya, okey, kamu pergi dekat PRPM.
Dia sama je maksud dia. Apa? Segala nampak semua. Boleh je. Maksud dia sama. Dekat sini dia tiada kesalahan istilah. Okey. Boleh je. Okey jelas Dia cikgu faham lah. Lain cikgu aja lain ajaran dia. Tapi betul je sama je. Segala dengan semua sama je. Buktinya nampak tak? Nampak tak dia guna 2 kali? Ya. Nampak kan? Yang ni kan? Segala pun ada, semua pun ada. Nampak? Maknanya dalam bahasa Melayu klasik pun dua-dua perkataan ni dimension ada tu. Mana sejak dulu dah ada perkataan semua. Dan juga perkataan segala dah ada sejak dulu. Okey, jelas kan semua? Cikgu, Ya. kalau dalam periksa berapa banyak masa yang perlu diperuntukkan nak siapkan bahasa Melayu klasik? Okey. Soalan yang bagus. Biasanya yang ini dalam 5 minit lah, 5 minit. 5 minit. Okey. Tapi biasa dalam peperiksaan sebenar, dia pendek-pendek macam ni je. Cuma latihan yang kau buat kat sekolah tu panjang-panjang. Nampak? Semua pendek-pendek je. Kan macam ni kan, nampak pendek-pendek je. InsyaAllah 5 minit sempat. Okey dah selesai So, untuk alih bahasa Melayu klasik ni dah habis Okey, sekarang kita akan fokus kepada soalan kelima iaitu peribahasa. Ya, bagus. Setiap 1 minit 1 markah. Tak apa, tak apa. Ni. Nota ni dalam website ada. Kamu nak screenshot yang mana satu? Dekat website dah ada dah nota ni, kita dah masukkan dah. Okay, sama-sama. Okay, kita teruskan dengan peribahasa Okay, jom kita analisis peribahasa punya soalan. Okay, kenapa buku ni ada analisis? Sebab buku ni baru je siap. Baru siap bulan lepas baru siap. Sebab tu ada analisis ni. Okay, so SPM 2021 dah keluar apa? 2 peribahasa dalam petikan. Dan kamu kena berikan maksud. Maknanya kamu keluarkan balik 2 peribahasa dalam petikan, kemudian tulis maksud. So biasanya soalan macam ni dia ada biasanya 4 markah lah. 4 markah. Okey, yang kedua pula. Dia suruh kamu nyatakan 2 peribahasa berdasarkan situasi. Maknanya dia bagi dialog ataupun dia bagi satu petikan, kamu kena teka apa peribahasa dia. Macam tu. So biasanya ni ada 4 markah jugalah biasanya. Baik, yang ni ulangan Okey, ni SPM sebenar tahun ni punya. Tahun ni pula. Betul tak tahun ni? Walaupun SPM 2022 tapi dia buat tahun ni Okey, untuk yang tahun ni punya 2 peribahasa berdasarkan situasi sama macam SPM ulangan 2021. Yang ini pun 4 markah. Okey, ni SPM ulangan. SPM ulangan. Peribahasa sama maksud. Okey, maknanya dalam teks tu dia dah bagi peribahasa. So, kamu kena tulis peribahasa yang maksud dia hampir sama. Contoh macam ni lah, dalam petikan tu dia bagi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. So, kamu kena nyatakan apakah peribahasa yang sama, yang seakan-akan sama. So, jawapan ialah hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Contoh.
Okey, apa lagi? Apa lagi? Muafakat membawa berkat. Muafakat mau berkat. Sama juga. Okey dah. Apa lagi? Okey, itu je So, kita dah tahu dah trend soalan yang keluar. So, yang ni mungkin dia tak akan keluar lah. Kan? So, maybe lah. Maksud tak ada dah. Peribahasa berdasarkan situasi mungkin tak ada. Peribahasa sama maksud ni mungkin dia akan keluar ini. Mungkin dia akan keluar untuk tahun depan. Peribahasa yang sama maksud. Okay. Cikgu agak lah sebab dia keluar 2 kali. So maybe yang ni pun dia akan keluar 2023. Okay, take note Tapi kalau tak keluar jangan marah cikgu pula Okay, so tips untuk jawab soalan yang pertama, kamu kena tahu kategori peribahasa. Contoh, biar putih tulang, jangan putih mata. Itu ialah bidalan. Naik minyak, ini tahulah simpulan bahasa. Simpulan bahasa nak kenal senang saja. Simpulan bahasa dia ada 2 perkataan. Contoh naik minyak, mata keranjang, kaki bangku kan. Yang 3, bagai cacing kepanasan. Ini ialah perumpamaan. Perumpamaan paling senang nak kenal sebab dia ada kata seni nama. Contohnya bagai. Bagai, apa lagi? Seperti. Seperti, apa lagi? Macam. Macam. Laksana. Laksana. Ibarat. Ibarat. Umpama. Umpama. Itu je. Itu je kan. Perumpamaan paling senang nak kenal. Tapi kalau bidalan ni susah sikit. Lembut macam sutera. Ini bandingan semacam. Ini pun sama juga. Ini sebenarnya perumpamaan juga ni. Sebab dia perbandingan. Lain dulang, lain kaki, lain orang, lain hati. Ini pepatah. Patah ni pun senang nak detect. Patah ni dia punya pengujaran peribahasa dia seperti pantun. Dia ada apa ni? Intonasi. Macam lain dulang, lain kaki. Nampak? Air belakang. Lain orang, lain hati. Air belakang. Lepas tu perkataan lain pun sama kan? So dia macam pantun lah. Kan? Dia punya irima akhir dia sama. Ya umpama. Muafakat muberkat. Yang ini ialah kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat ni perkataan yang baharu lah. Perkataan pula. Peribahasa yang baharu lah. Kan? Makna kata-kata hikmat ni dia secara direct. Dia tiada kiasan. Kan? Makna bila kamu baca kamu tahu maksud dia. Muafakat muberkat. Maknanya bila kita bekerjasama, bersatu padu, makna kita akan mendapat keberkatan. Ataupun kerja tersebut dapat disiapkan dalam keadaan yang segera. Ataupun yang tadi yang cikgu mention, usaha tangga kerjaan. Kalau kita berusaha, kita akan berjaya. Okay, apa lagi? Biar lambat, asal selamat. Kalau kita tak apa kalau kita lambat, asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Itulah kata-kata hikmat. Maknanya dia punya makna yang disampaikan tu secara terus. Tiada kiasan. Okay. So yang ni kamu kena kuasai lah. Okay, yang ni maksud dia. Layar sambil mapan, merapat sambil layar. Yang ini kamu kena tengok dekat buku teks form 4. Buku teks form 4 ni ada peribahasa ni. Okay. Sebenarnya peribahasa ni penggubal kertas soalan dia ambil peribahasa dalam buku teks form 4 dan form 5. Okay. So kamu kena cari balik. Tapi yang paling senang sekali kamu Google saja peribahasa tingkatan 4 dan tingkatan 5. So dia akan keluar, jangan risau. Dia akan keluar. Tapi banyaklah.
Memang banyak. Tapi kamu kena hafal. Memang kena hafal. Okay, maksud dia sekali melakukan kerja 2 × 2 = 3 tercapai. Maksud dia ialah melakukan 2 pekerjaan dalam masa yang sama. Okay. So, peribahasa lain ialah menyelam sambil minum air. Yang kedua, orang lapar diberi nasi. Maksud dia memperoleh apa-apa yang diingini. Masa itu emas. Ni semua kamu tahu kan maksud-maksud dia. Okay. Ya, orang mengantuk disorongkan bantal. Itulah peribahasa yang sama dengan yang nombor 2 ni. Menyatakan peribahasa yang sama maksud dia. Jika pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang. Okay. Peribahasa yang maksud, kalau tidak dipercayakan ruyung, manakan dapat sagunya. Okey. Sebenarnya cikgu tak nak terangkan peribahasa ni. Cikgu dah masukkan dan upload nota dalam website. So kamu tinggal baca saja Okey. Seterusnya, yang ini kamu kena nyatakan peribahasa yang bertentangan maksudnya. Contohnya, langkah kanan. Apa yang bertentangan? Langkah kiri. Contoh. Okay, yang seterusnya ialah bina ayat daripada peribahasa. Okay, so yang ini jarang tanya lah. Biasanya jarang tanya. Jarang tanya. Tapi kalau dia minta kamu buat, yang paling penting sekali, peribahasa tu kena letak dekat dalam keterangan predikat. Okay. Contoh kat sini, nampak kat sini contoh sini. Perasan tak dia punya peribahasa semua kat belakang? Okey, biasanya peribahasa tu wujud dalam keterangan predikat. Okey. Cikgu, Peribahasa beliung tu tak apa? boleh letak dekat subjek, ya? Cikgu, beliung tu apa? Beliung dengan asahan. Bagai beliung dengan asahan. Tu apa cikgu? Beliung dengan asahan Oh, tu. beliung. Beliung tu macam sejenis senjata. Sejenis senjata. Link apa? Oh, link tendon. Sekejap lagi cikgu bagi, nak kena scroll ni. Okey, dapat Okey, selesai. So, jom kita buat soalan peribahasa sama-sama. Kejap je dah. Dan suku Okay, kita cari yang tips ni kita tengok peribahasa yang sama maksud. Ini. Ini maksud dia. Ini tengok ini sebab ni mungkin akan keluar tahun depan, insya-Allah. Okay, baca petikan di bawah yang telitinya dan kemudian kemukakan 3 peribahasa. Kemudian nyatakan peribahasa yang hampir sama maksudnya. Okey, yang ni senang saja. Dia bagi muka bonus tau. Okey, yang pertama kamu kena cari 3 peribahasa kat sini. Apa dia? Kamu salin balik je. Apa dia? Peribahasa dalam ni. Petikan ni.
Umur setahun jagung, darah sentampuk pinang. Ya. Umur setahun jagung. Darah setampuk pinang. Okey, lagi? Tak apa ni ya. 107. Kerana hati hendak semua jadi. Ya, kerana hati hendak semua jadi. Okey, lagi. Banyak Pencuri lagi. masa. Ya. Pencuri masa. Bertangguh itu pencuri masa. Kejap. Berat tulang. Ya, berat tulang ialah sekumpulan bahasa Sekejap, Bertangguh. Dah hilang. Bertangguh itu pencuri masa. Lagi satu berat tulang. Lagi senang. Kat mana berat tulang ni? Kat sini. Okey, dah jumpa 4 dah. Ada lagi tak? Ada Tu je ada 4 kebiasaannya memang dalam soalan ni dia akan bagi lebih daripada 3 tau. Kalau dia minta 3, dia akan bagi 4. Kalau dia minta 4, dia akan bagi 5. Okey. So, kita tulis kat sini berat tulang. Apakah maksud berat tulang? Apakah maksud berat tulang? Pemalas. Ya, berat tulang tu maknanya malas buat kerja. Okey, apa di peribahasa yang hampir sama maksud dengan berat tulang? Dengan tulang. Dengan tulang tu mana rajin? Oh. Ada nak cari yang sama maksud. Apa dia? Susah Bagai cikgu. kambing dihalau ke air. Betul ke bagai kambing dihalau ke air ni? Ya, betul. Dekat buku teks form 5 kan. Bagai kambing dihalau ke air maknanya malas. Boleh juga. Ataupun berat tangan. Ataupun bagai kambing dihalau ke air. Okey, yang kedua, bertangguh itu pencuri masa. Bertangguh itu pencuri masa. Ya, apa di peribahasa yang hampir sama maksud? Dah jumpa? Benda paling senang sekali. Kata-kata hikmat. Masa. Masih tumas.
Memang kalau kamu dah blur sangat tak tahu peribahasa lama-lama, ingat kata imat je. Masa itu emas, ataupun kalau bidalan dia ialah kerja bertangguh tidak menjadi kerja beransur tidak tertahan. Inilah bidalan. Baik, yang ketiga ialah umur setahun jagung. Umur setahun jagung, darah setampuk pinang. Okey, maknanya apa ke maknanya? Maknanya dia masih muda ataupun dia masih mentah. Itu maksud dia. So apa dia peribahasa yang hampir sama? Dia banyak sebenarnya. Yang saya maksud dengan umur tahun jagung ialah belum tahu dimasin garam. Kan? Ataupun cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun. Okay, yang ni kamu kena hafal. Tak ada cara lain, memang kena hafal peribahasa ni. Okay, selesai? Cikgu, Ya, kalau peribahasa menapak baru setapak, mendaki baru sekaki boleh ke? boleh. Itu sama dengan umur tahun jagung. Sama. Maknanya dia belum ada pengalaman lagi. Okay. Baik, yang terakhir sekali. Yang bertentangan maksud dia tak keluar lagi kan dalam SPM. So kita cuba yang ni. Baik, peribahasa yang pertama, darah daging. Baik, yang kedua, Hutang emas boleh dibayar, hutang budi ya, dia buang hutang mati. emas boleh bayar, hutang budi dia buang mati. Biasanya kita jumpa peribahasa ni dalam pantun. Bagai kera mendapat pisang. Bagai kera mendapat pisang. Ini ialah perumpamaan. Apa lagi? Itu je kan? Okay, baik. Itu je. Darah daging. Apakah yang berlawanan dengan darah daging? Darah daging tu maknanya kita punya keturunan. Ataupun ada hubungan. Darah daging, lawan dia? Senang je. Pisang pun ada, bunga pun ada. Contohlah, Afiq merupakan darah daging keluarga Pak Seman. Contoh. So darah daging lawan dia ialah anak apa? Anak? Anak pungut. Bukan. Anak pungut. Anak pungut peribahasa ke? Anak angkat. Anak angkat. Anak pungut peribahasa juga ke? Ke frasa? Anak pungut peribahasa ke ataupun frasa? Saya tak bahasa cikgu. Okay, dekat mana? Siapa? Akmal ke Afiq ni cakap tadi? Saya cikgu Akmal. Akmal.
Okey, sebenarnya boleh juga terima anak angkat ataupun anak pungut. Tapi kita sinonim dengan anak angkat. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dia bawa mati. Okey, apakah ia berlawanan? Maknanya, seseorang itu tidak mampu untuk membalas budi seseorang ataupun kebaikan orang lain. Okay, ini benda yang positif. Maknanya, walaupun, maknanya cakap macam mana cakap jasa seseorang ni atau budi seseorang tu tak mampu dibalas dengan wang ringgit. Contoh ibu kita kan. Ibu kita dah melahirkan kita dengan susah payah. Kan? Ada yang melalui pembedahan, ada yang melalui normal. Tapi, ibu apa ni bergadai, ibu kita ni bergadai nyawa untuk melahirkan kita. So, kita sebagai anak tak boleh balas jasa ibu kita yang melahirkan kita. Tak boleh balas jasa mereka. So, ini ialah peribahasa yang positif lah. Kita tidak mampu untuk membalas jasa atau budi seorang dengan wang ringgit. So, lawan dia ialah bagai Baik kacang lupakan kulit. bagus, bagai kacang lupakan kulit. Peribahasa tadi dia kenang budi, kenang jasa. Tapi ini dia tak kenang budi, dia tak kenang jasa. Bagai kacang lupakan kulit. Ataupun bagai ulat apa? Lupakan apa? Daun. Daun. Itu je ingat Okey, last sekali. Bagai kera mendapat pisang. Apakah maksud bagai kera mendapat pisang ni? Kalau bagai kera mendapat bunga tahu kan? Apakah maksud bagai kera mendapat pisang? Tak menghargai. Tak menghargai pemberian seorang. Dia maksud dia Tidak yang tu menghargai. lain, iaitu bagai kera mendapat bunga. Kalau bagai kera mendapat bunga tu dia tidak menghargai pemberian orang. Kalau bagai kera mendapat pisang ni maknanya dia sangat seronok. Sangat gembira kan? Cuba kamu bagi pisang dekat kera. Dia mesti seronok. Sebab pisang tu makanan utama dia. Okay, apa dia peribahasa yang dia tidak hargai pemberian orang lain? Silap. Apakah peribahasa yang bertentangan dengan seronok? Kalau seronok, bagai kera mendapat pisang. Kalau tak seronok, kamu dengar tak satu ayat-ayat puisi? Bagai. Hatinya bagai kaca terhempas ke batu. Hatinya bagai kaca terhempas ke batu. Maknanya sedih lah. Kan? Ataupun bagai hujan jatuh ke pasir. Maknanya sedih. So, kalau gembira, bagai kera dapat pisang. Kalau sedih, bagai kaca terhempas ke batu. Okay, Baik, so itulah dia antara tips untuk XPM next year. Ini bukan tips trial lah, bukan Ini tips untuk XPM next year So, cikgu nak ucapkan semoga berjaya kepada yang akan menduduki peperiksaan pada esok hari. Cikgu harap kamu dapat jawab dengan baik Yang paling penting jangan tinggal kosong. Jangan tinggal kosong. Kamu kena jawab semua soalan. Lebih-lebih lagi soalan kebat tu. Soalan kebat tu jawab. Jangan tinggal kosong.
Kalau dia minta 3 isi, bagi 4 isi. Bagi lebih pun tak apa. Okay. Okey, sama-sama. So, itu saja kelas untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Tekan ni. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.